Hari ni saya nak ajar macam mana orang profesional set up Rubik. Jom. Untuk set up Rubik, ada dua perkara utama yang anda perlu tahu. Yang pertama adalah bagaimana kita nak letak pelincir. Dan yang kedua adalah bagaimana nak adjust kedalaman skru dan tekanan spring Rubik mengikut keselesaan tangan kita. Tapi sebelum tu, jika anda belum subscribe channel saya sangat gembira jika anda dapat menekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk lebih banyak video ilmiah tentang cube Rubik. Sekarang kita tengok cara nak letak pelincir dulu. Pelincir apa yang sesuai untuk kita pakai? Pelincir ada banyak sangat jenis, tetapi dalam video ni saya kategorikan pelincir ni kepada pelincir yang pekat dan yang cair. Pelincir yang pekat biasanya berasaskan minyak silikon. Ianya sangat sesuai untuk permukaan plastik dan di bahagian skru dan spring macam ni. Pelincir yang pekat ni dia akan buatkan Rubik kita sangat smooth dan rasa lebih soft. Biasanya Rubik yang bunyi dia kuat akan jadi perlahan sikit bunyi dia bila letak pelincir pekat. Namun, dia tidaklah selaju pelincir yang cair. Tapi, kelebihan pelincir yang pekat ni, dia boleh bertahan sangat lama sebelum kita perlu tambah lagi pelincir. Rubik kita akan ada kelajuan yang lebih konsisten dan sangat terkawal, sesuai untuk bertanding. Pelincir yang cair biasanya berasaskan air. Dia tak akan bertahan selama pelincir yang pekat, tetapi dia mampu melajukan Rubik dengan sangat efektif. Pelincir ini sesuai untuk Rubik-Rubik yang selalunya lebih perlahan, seperti Rubik 4x4, 5x5 dan ke atas. Pelincir cair juga tidak sesuai digunakan pada skru dan spring kerana ada kemungkinan untuk skru dan spring Rubik anda berkarat. Untuk letak pelincir dekat Rubik secara profesional, ada dua bahagian yang kita perlu letak pelincir. Yang pertama adalah bahagian skru dan spring Rubik ni. Yang kedua adalah bahagian corner dan edge. Kalau Rubik anda, core dia jenis macam ni, anda tak perlu dah letak pelincir. Tapi jika core anda jenis spring atau maglev macam ni, selalunya memang kena letak pelincir. Ada orang kata maglev tak perlu letak pelincir sebab magnet dengan magnet tak bersentuhan. Tapi anda perlu tahu yang magnet tu masih bersentuhan dengan dinding plastik ni. Jadi pada pendapat saya, anda masih perlu letak pelincir ni dekat tepi-tepi ring magnet ni. Saya akan gunakan pelincir yang pekat sahaja untuk bahagian core Rubik. Kalau Rubik anda guna maglev, anda tak perlu leraikan Rubik. Anda hanya perlu buka center cap dia dan letak pelincir macam ni. Dekat tepi-tepi ring ni sahaja. Buat dekat kesemua 6 permukaan. Tapi, kalau Rubik anda guna spring, anda perlu leraikan dulu Rubik anda. Cara paling mudah untuk leraikan Rubik adalah pusing 45 darjah, pegang edge macam ni, tarik corner ni sikit bagi ada ruang dan tarik edge ni keluar. Lepas tu boleh leraikan semua. Sekarang, anda boleh letak pelincir dekat bahagian bawah kepala skru ni dan bahagian bawah dasar spring ni juga. Buat dekat semua skru dan spring ke semua 6 permukaan. Kemudian, kita pasang balik Rubik macam ni. Yang last ni mungkin susah sikit nak pasang. Kita kena jarakkan sikit dua corner ni, baru tekan edge tu masuk. Lepas dah pasang macam ni, jangan pasang center cap dia lagi. Kita letak dulu pelincir di corner dan edge Rubik ni macam ni. Atau kalau anda guna pelincir yang cair, boleh letakkan macam ni. 2-3 titik je dulu. Mengikut pelincir apa yang kita suka. Dekat sini, pelincir pekat dan cair dua-dua boleh pakai. Letak sikit dulu, kemudian seratakan pelincir tersebut. Kalau perlu tambah lagi, baru tambah. Jangan terus letak banyak-banyak. Sekarang masuk untuk kita belajar cara untuk adjust tekanan spring dan kedalaman skru pula. Untuk tekanan spring, kebiasaannya nombor yang lebih besar bermaksud tekanan yang lebih kuat. Ada Rubik yang tak ada nombor tekanan spring. Yang itu kena rujuk manual Rubik tersebut. Macam mana nak kenal pasti kekuatan tekanan spring dia. Pastikan kita adjust setiap permukaan dengan tekanan spring yang sama. Sebagai contoh, kalau kita set nombor 2 dekat permukaan ni, pastikan semua permukaan nombor 2 juga.
dan jangan bercampur-campur nombornya. Kita boleh rasa tekanan spring ni bila kita cuba tarik Rubik kita macam ni. Kalau tekanan lebih kuat, dia perlukan daya yang lebih untuk bagi Rubik ni kembang macam ni. Kalau tekanan yang kurang, kita tarik sikit je dia senang sangat nak kembang macam ni. Tekanan spring ni sangat bergantung pada setiap individu. Saya sarankan anda untuk cuba dulu semua pilihan tekanan yang ada bermula dari tekanan spring nombor 1. Cuba dulu. Kalau rasa tak okey, cuba pula tekanan spring nombor 2. Kalau tak okey lagi, cuba sampailah nombor yang paling besar dan daripada situ anda boleh pilih sendiri tekanan spring nombor berapa yang lebih sesuai dengan gaya pusingan anda. Yang terakhir adalah cara adjust kedalaman skru. Kalau skru terlalu ke dalam, Rubik akan jadi sangat-sangat blocky dan kurang fleksibel. Kalau skru terlalu longgar pula, Rubik akan jadi terlalu fleksibel dan ada risiko untuk Rubik tu pop ataupun pecah. Jadi anda perlu dapatkan kedalaman skru yang sesuai supaya dia seimbang di tengah-tengah ataupun kita panggil sebagai sweet spot dia. Tak terlalu ketat, tak terlalu longgar. Kalau saya, Rubik saya kebanyakannya mempunyai ruang sebanyak ini bila saya tarik dia. Jadi anda boleh adjust kedalaman skru anda sampai jadi lebih kurang macam saya punya. Kalau anda nak longgarkan Rubik, anda perlu pusing skru ni arah lawan jam. Kalau anda nak ketatkan Rubik pula, anda boleh pusing skru ni ikut arah jam. Untuk adjust kedalaman skru, pastikan anda pusing skru secara konsisten di kesemua 6 permukaan. Contohnya, jika saya perlu longgarkan Rubik saya lebih kurang dalam suku pusingan. Bermaksud, saya perlu buat suku pusingan di kesemua 6 permukaan. Longgarkan kesemua 6 permukaan dengan suku pusingan. Kemudian saya akan cuba dulu main dengan Rubik tu. Kalau rasa macam perlu adjust lagi, kena ketatkan ke ataupun perlu longgar lagi ke, saya akan buat perkara yang sama iaitu saya adjust pusingan skru secara konsisten sampailah saya jumpa kedalaman skru yang tepat. Itu saja video saya untuk kali ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Rubik anda semua jadi lebih bagus lepas ni, lebih seronok untuk anda main. Dan terima kasih semua. Jangan lupa subscribe channel saya Haris Azizan untuk lebih video tentang Cube Rubik.